Ini pesanan untuk diri saya sendiri. Ulama'uhum syarrun nas tahta adimis sama. Pada masa itu kamu akan menyaksikan ulama-ulama kamu. Kita pun buat ayat, nasib baik aku bukannya ulama pun. Maksudnya ulama je lah, kita dah. Ulama seburuk-buruk manusia di bawah naungan ataupun kolong langit. Kerana apa? Min indihim takhrujul fitnah wa fihim ta'ud. Dan fitnah itu kembali pada dia. Kenapa? Kadang-kadang ada yang berlaku yang ulama-ulama istilahkan sebagai ulama usuk, ulama jahat. Kita tak maulah tuding kepada siapa-siapa. Yang penting bila kita melihat ada sebahagian besar yang berlaku, kadang-kadang berlaku apa? Nak jaga periuk nasi, nak jaga kedudukan, nak jaga jawatan, maka dia berdirang diri daripada benda-benda mungkar yang berlaku dalam masyarakat. Dan yang paling sadis terlebih jauh ialah menyokong. Contohlah kita kata benda tu tak boleh, tapi dia menghalalkan dalam masyarakat. Benda tu boleh tapi dia melarang dalam masyarakat, tu lagi sedih. Kerana bila perubahan hukum yang ditetapkan oleh Allah berlaku, sebenarnya apa yang kita buat? Contohlah Allah kata benda ni haram, tapi bila kita membolehkan benda tu, apa sebenarnya yang telah berlaku? Seolah-olah dengan fatwa kita, dengan pandangan kita, dengan pendapat kita yang tidak sebenar, kita telah meletakkan kedudukan kita sama seperti siapa? Tuhan hak sebenar kata benda ni tak boleh, sedangkan pandangan, pendapat dan fatwa kita kata boleh. Kalimah yang keluar tadi seolah-olah menyaingi siapa tuan-tuan? Menyaingi siapa? Siapa yang kata tak boleh tadi? Tiba-tiba kita nak kata benda tu boleh. Tuan-tuan, ini syirik kecil tuan-tuan. Nampak dia menyalahi hukum Tuhan. Kita mungkin boleh kata setakat tu. Tuhan kata tak boleh, dia kata boleh, dia menyalahi hukum Tuhan. Lebih jauh secara halus apa yang kita nampak, ni yang nak, ni yang sebenar. Tiba-tiba kita pi bukan kata yang sebenar. Kita menyaingi siapa sebenarnya pandangan kita? Bukan menyaingi orang tu, menyaingi siapa? Menyaingi Tuhan, menyaingi Allah. Besar dosa dia. Dan inilah yang disebutkan oleh sebahagian ayat-ayat Quran tentang ulama-ulama Bani Israel dulu. Orang-orang alim Bani Israel dulu kerana mereka mengubah hukum-hukum yang terdapat di dalam Taurat dan Injil mereka. Mereka menyelewengkan fakta dalam kitab-kitab sebelum ni. Mereka mengubah-ubah, iaitu daripada halal mereka mengharamkan satu benda, daripada benda haram mereka menghalalkan satu benda mengikut selera dan hawa nafsu mereka. Benda yang sama boleh berlaku. Sebab itu diungkapkan oleh Rasulullah sejahat-jahat atau seburuk-buruk makhluk. Kerana apa? Kerana mereka sumber tuan-tuan. Kalau orang awam yang berbicara tak jadi masalah. Mungkin dia berbicara disebabkan kejahilan dia, tidak alim dia, tak tahu dia, tak belajar dia. Mereka memang bukan otoriti untuk membahaskan tentang soal-soal agama. Tetapi bila ulama-ulama tersilap, ulama-ulama terseleweng dan tersasar, bahana dia cukup besar. Kerana mereka ada otoriti, mereka ada integriti. Bila sebut Islam, bila sebut masjid, bila sebut Quran, yang terkait rapat dengan dia ulama. Sebagai penghurai bagi Islam itu, sebagai pendakwah bagi Islam itu, sebagai penerang bagi Islam itu, sekiranya golongan ini pun yang tersalah dan tersasar, fitnah itu akan keluar. Dari mana fitnah itu keluar? Sinilah. Dan fitnah itu akan balik pada siapa? Balik pada diri dia.